الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ni celik mata hidup weh. Alhamdulillah setakat ni balik saya tak tahu. Dan alhamdulillah Allah bagi hidup dalam iman dan juga Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat iman dan Islam kekallah sampai kita bertemu Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Sihat dah. Alhamdulillah. Kira ramailah di hadapan saya ni alumni Covid. Tak apa tuan-tuan, tu ujian Allah. Dan Allah sayang kita. Anggap positif, Allah sayang kita. Mudah-mudahan dia menjadi kafarah kepada dosa-dosa yang kita buat. Jadi bila kembali nanti kuranglah dosa kita dan tidak adalah dosa kita. Amin. Baik, insya-Allah kita akan sambung terus pengajian kitab Munyatul Musalli pada muka surat yang ke-40, iaitu perumpamaan berkenaan dengan solat. Menurut Syekh Abdullah Fatani, apa yang dia kata? Kata Syekh Daud Abdullah Al-Fatani, dia kata apa? Sembahyang itu diumpamakan seorang raja yang menyiapkan sebuah dewan. Kemudian beliau mengadakan majlis jamuan yang menyajikan dengan pelbagai jenis makanan dan minuman yang beraneka warna dan kelazatan. Dan pada setiap warna itu ada kelebihannya yang tersendiri. Kemudian dia menyeru seluruh rakyat jelata untuk menikmati makanan tersebut. Ini perumpamaan mengatakan apa? Allah yang suruh, Allah sediakan, dan Allah itu menyuruh kita sempurnakan solat dan menikmati kelazatan dia. Dan kelazatan itu tuan-tuan, yang pertama waktu dunia mungkin kita rasa selesa, nikmat solat. Dia orang tak semayang ni, dia akan rasa something wrong somewhere. Dia akan rasa tak cukup, dia akan rasa. Kadang-kadang dia rasa bersalah, dia akan rasa tak kena. Tambah-tambahan pula, orang yang tak solat ni dia akan sentiasa bergelumang dengan maksiat. Itu jelas. Orang yang semayang pun akan bergelumang dengan maksiat, apatah lagi orang yang tak semayang. Sebab tu Allah sebut di dalam surah Maryam ayat yang ke-59 tentang golongan yang sering ikut maksiat. Kan kita ni maksiat jangan tanyalah, bermula dari mata, maksiat mata. Tengok benda lolak, bahasa kita benda lolak lah kan, benda lucah, ataupun kita tengok benda aurat perempuan kalau bagi lelaki lah. Adapun bagi perempuan itu tengok aurat lelaki, tengok dengan pandangan syahwat kan, tengok-tengok orang main timbul rasa dia mula merasa. Maksiat telinga, dengar benda-benda pelik-pelik. Maksiat mulut, duk mengumpat orang, duk mengata kat orang. Maksiat tangan, duk buat benda pelik-pelik, share benda tak ketahuan. Kan tambah-tambah teknologi dah ni. Kan sikit-sikit semua nak update. Kadang-kadang dalam internet konten hak bodoh-bodoh berlambak-lambak. Kan nak tayang dia tu kaya, nak tayang macam-macam. Kan menunjukkan kebodohan diri sendiri. Kan lepas tu maksiat kaki, pergi tempat-tempat yang merabu, tempat-tempat maksiat dan sebagainya. Jadi kadang-kadang di kalangan orang yang semayang juga dia buat benda tu. Di kalangan orang yang solat, bukan tak solat, dia solat.
Tapi pasal apa dia yang buat benda tu? Maka Allah jelaskan di dalam surah Maryam ayat 59. Golongan manusia digantikan dengan keturunan fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Keturunan manusia tu akan diganti-gantikan. Dan ni zaman kita, main 30 tahun lagi semua kita padam lah. Bila jauh pun 30 tahun, 40 tahun. Bila jauh pun 40 tahun lah. Pak Ngah agak 40 tahun lebih. Masa sayup dah 40 tahun pun 50 tahun lagi boleh hidup. Kan? Yang tu akan digantikan, dan akan ada keturunan manusia itu yang mana mereka itu mencuaikan solat, dan golongan hak mencuaikan solat itulah yang mana akan terikut hawa nafsu. Jadi nak tengok ataupun ubat kepada hawa nafsu tak lain tak bukan solat. Dan dalam solat tu dia kena komplit. Dia kena komplit. Dia bukan kata semayang, saya semayang ustaz, tapi tengok cara hang semayang. Yang pertama iaitu waktu hang semayang. Waktu solat dengan waktu benda lain, adakah double standard benda tu? Solat Jumaat 1.40 tapi orang duk pergi masjid 1.50. Kadang-kadang khutbah kedua baru pergi masjid. Game MU start pukul 9, masuk stadium pukul 6 contoh. Pasal apa MU? Padahal MU nombor 6, Liverpool lah nombor 2. Kan contoh. Beza tuan-tuan, beza dengan nikmat dunia. Kan tak heran bila hati tu lebih kepada dunia, tak heran. Kata sama yang hak cakap ni pun. Kan kita ni dengan urusan manusia, dengan Allah kita letak kadang-kadang seolah-olah macam Allah tu ke belakang. Contoh dia bab solat. Solat. Sebab tu khutbah kemarin saya khutbah di surah 9 Pantai. Kan saya selalu sebutlah benda-benda lagu ni. Dia pun ada jemaah mai jumpa saya habis-habis tu, sebelum balik tu jemaah kata ustaz sentak nak ustaz kata tu, ustaz kata kat saya ke yang sama tu. Saya sebut benda yang sama. Kan urusan yang lain kita boleh awal, urusan yang ni kita prepare awal, tapi pasal main-main semayang ni kita buat lebih kurang. Kadang-kadang perasan tak dengan azan buat bodoh je. Dengan azan buat bodoh, walhal itu panggilan ilahi. Kan panggilan seorang raja sekalian alam, panggilan raja sekalian alam, panggilan ilahi, tapi kita buat lebih kurang je. Kan yang tu bukan kita dah, mudah-mudahan tak lah. Yang tu dah sebut. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, tak heran orang tu semayang, tapi semayang dia tak boleh tanha anil fahsya'i wal munkar, tak dapat nak cegah diri dia pada kemungkaran. Sebab dia cuai, dia buat lebih kurang dengan semayang. Tuan-tuan yang tu. Sebab itulah kita tengok bagaimana Allah Ta'ala menyediakan kelazatan dalam solat. Dan hebatnya orang yang semayang ni, Allah Ta'ala akan kurniakan kepada dia waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan Allah, tanda-tanda orang semayang ini, dia telah menunjukkan diri dia tu bertakwa pada Allah. Orang yang tak semayang, orang tu tak takut dengan Allah. Walaupun mulut dia kata aku takut dengan Allah, pasal apa tak semayang? Walhal itu surahan Allah. Kalau surahan Allah hang tak buat, sudah tentu hang takut dengan Allah. Jadi orang yang semayang sudah tentu dia telah ada pada diri dia takwa, takut pada Allah. Jadi Allah Ta'ala sebut waliman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut dengan Tuhan dia, Allah Ta'ala kurnia kepada mereka dua syurga. Yang pertama iaitu syurga di dunia, iaitu sejuk mata hati bila sujud kepada Allah. Dia rasa tenang hati dia. Orang yang main rumah Allah solat ni akan dikurniakan kepada mereka sakinah, tenang. Kan sakinah, akan ada sakinah. Kalau tuan-tuan hari tu rasa tak tenteram something apa-apa, ambil wudu, solat sunat dan sebagainya. Doa pada Allah, bagi Allah Ta'ala petunjuk. Kadang-kadang ya kita duduk saja tak sedar hati, ada benda apa tak kena dengan aku ni. Telefon bini pertama kata okey, bini kedua pun kata okey, bos semua kat office semua bos semua kata okey. Kan something rasa macam pelik, tak sedap hati, ambil wuduk, solat sunat. Kan yang tu. Jadi insya-Allah akan dikurniakan keterangan hati yang tu. Dan syurga yang kedua yang Allah Ta'ala kurniakan iaitu
tak lain tak bukan syurga di akhirat sana nanti. Hak ni yang tak tahan ni, tuan-tuan. Kan orang yang hidup mungkin dia tak berasa sangat, tapi orang yang mati betapa ramainya manusia yang rasa menyesal bila dia diperlihatkan sendiri bagaimana baru dikubur, daripada dah diperlihatkan raudhah min riyadil jinan ataupun hufrah min hufratin niran, lubang neraka ataupun taman syurga. Waktu tu pun dah rasa menyesal. Kan berapa ramai yang minta dibangkitkan kembali, terutamanya golongan-golongan yang zalim. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ibrahim ayat 44, bagaimana dia meminta kepada Allah, nujib da'wataka wa nattabi'ur rusul. Ya Allah, kembalikan kami atas muka bumi. Kami janji, nujib da'wataka, kami akan sahut apa yang hang perintahkan kepada kami, dan kami akan ikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh. Yang tu dah mati semua macam-macam minta. Kan waktu hidup ni ialah seperti mana yang kita maklum. Yang tu baik. Jadi berbalik kepada surah Maryam tadi, iaitu kenapa manusia semayang tapi buat maksiat. Maka ianya juga berkaitan dengan hak ni pada muka surat 41. Orang yang nak solat kena ada 12 benda dekat dia. Sebab tu tuan-tuan, orang yang semayang tapi dia wattaba'u syahwat, dia ikut hawa nafsu. Semayang tapi duk main judi juga. Semayang duk ngorat pula orang-orang janda mana-mana. Kan bila saya sebut janda ni tak ingat mengajak satu tempat hadis tentang kelebihan menjaga janda. Hadis sahih Bukhari, tuan-tuan. Menjaga kebajikan, bukan jaga belai dia. Faham tuan-tuan? Kan mula-mula saya tu dia mengantuk bila saya sebut hadis kita akan masuk hadis menjaga janda dan juga anak yatim. Dia cerah je mata. Betul ke Ustaz? Tak ada macam-macam lagi. Betul ke Ustaz? Nabi kata, barang siapa yang menjaga janda, armalah kita panggil, dan juga anak yatim dan juga fakir miskin, pahala dia seperti mana jihad di jalan Allah. Dan pahalanya juga ibarat orang yang berpuasa di siang hari dan berqiyamul lail pada waktu malam. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Besar pahala dia. Kan? Mungkin sebab tu juga janda sekarang menjadi rebutan. Kan? Tapi tengok gak hang jaga janda tu untuk nafsu ke untuk jaga betul kebajikan. Yang dikatakan janda itu, jaga janda tu jaga kebajikan dia supaya dia tak, ialah kawan tidak ada sandaran. Mereka tak ada sandaran. Jadi kita bantu dari segi kebajikan, pendidikan, makanan, pakaian dan sebagainya. Bukan kita mengharapkan mudah-mudahan dia boleh jadi skandal laku perempuan sepanana. Itu haram lah. Kan memang betul kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan orang yang menjaga anak yatim, kebajikan, nafkah, pendidikan dan sebagainya, memang pahala dia sangat besar. Malahan Nabi kata dalam satu hadis sahih Bukhari yang lain, mereka ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dan juga orang yang menjaga anak yatim, Nabi kata kahatain. Nabi isyaratkan dua jari ni. Close lah. Sangat rapat di akhirat sana nanti. Fil jannah. Nabi kata di dalam syurga nanti dia dengan aku cukup rapat. Tuan-tuan boleh bayang dah hadis tu? Nabi kata orang yang menjaga anak yatim, ana wa kafilul yatim. Nabi dia kata aku dengan orang yang menjaga kebajikan anak yatim kahatain, seperti dua jari ni, fil jannah. Jadi orang yang menjaga anak yatim tu duduk syurga mana? Orang yang jaga anak yatim tu tak lain tak bukan dia duduk syurga yang paling tinggilah. Sebab Nabi kata kahatain, rapat dengan aku. Kata para sahabat, tidak ada lagi syurga yang ataupun tidak ada lagi kedudukan yang tertinggi seperti mana yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut berkenaan dengan orang yang menjaga anak yatim. Kan? Tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Kan? Tak boleh bagi RM2, jamu makan dan sebagainya. Kan rasa tak sempat nak jamu makan, nak beli pakaian. Tengok yuran depa dan sebagainya yang tu. Kafil yatim. Jadi tuan-tuan nak cerita berkenaan dengan apa? Tengok orang semayang tapi buat maksiat, seperti mana balik kepada janda. Tengok orang dan segalanya macam-macam lah. Semayang mulut mengumpat orang, mengata ke orang
kutuk tok imam, kutuk EJK masjid contoh, kutuk siapa-siapa ustaz yang tengah ceramah pun dia balas. Kan? Macam tu. Tambah-tambahan bab politik jangan cakap, semua benda keluar. Kan yang tu, semua benda keluar. Jadi cek balik semayang. Yang pertama mesti waktu semayang, cek. Seperti yang kita sebut. Adakah kita ni semayang letak Allah utama ataupun Allah ke belakang? Yang itulah. Kalau kita dengan semayang pun kita buat lebih kurang, tak heran lah kenapa solat tu tak dapat mencegah kita. Yang tu. Maka di sinilah ada 12 perkara yang kena wajib ada ketika mana kita mengerjakan semayang. Yang pertama ilmu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud amalan yang sedikit dengan berpengetahuan lebih baik daripada amalan yang banyak dengan kejahilan. Amalun qalilun fil ilmin khairun min kathirin fil jahlin. Amalan yang sedikit tapi berpengetahuan lebih baik daripada amalan yang banyak dengan kejahilan. Sebab tu Nabi kata tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman akan keluar, akan kelihatan banyaknya ubadun juhal wa qurra'un fasaqah. Ada dua golongan ni akan keluar akhir zaman. Dan kalau kamu perasan, kalau keluar dua orang ni, maksud kata kita berada pada fasa akhir zaman. Yang pertama, banyaknya orang yang buat ibadah tapi ibadah dalam keadaan jahil. Itu yang pertama. Yang kedua, qurra'un fasaqah, ulama agamawan yang fasik, agamawan yang berkelak kalam untuk keuntungan peribadi, ulama yang disebut sebagai ulama su. Dia berkelak kalam untuk kepentingan peribadi. Kalau untung bagi dia, dia berkelak kalam. Dia tengok contoh pemimpin buat zalim, dia tahu benda tu zalim, tapi dia tahu sekali kalau aku kata lebih kurang ni, aku buat kelak kalam, aku buat kelak pandangan aku sekali tak kena dengan selera mereka, aku kena teruk ni. Daripada boleh duduk banglo 3 tingkat, terus duduk rumah setinggan. Jadi dia pun senyap. Dia buat kelak kalam, backup pula pemimpin tu. Tu Nabi kata wa qurra'un fasaqah, kelak banyak. Dan yang kita nak highlightkan adalah yang pada yang pertama tu ubadun juhal. Sebab tu Nabi kata amalan yang sikit tapi ada ilmu itu lebih baik daripada amalan yang banyak tapi jahil. Terutamanya berkenaan solat. Tuan-tuan, abang saya siap lah tuan-tuan. Kita ni semayang 5 waktu, kita ada lebih kurang sehari 17 rakaat. Tuan-tuan kena faham setiap rakaat yang kita baca tu, kena mengaji benda tu. Kita bermula daripada niat, tak payah guna niat, pada wuduk tu. Mula pada wuduk, bagaimana nak ambil wuduk yang baik. Macam mana nak ambil wuduk yang baik? Tuan-tuan buka surah Maidah, Allah Taala sebut dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Basuh muka macam mana? Basuh kaki, basuh tangan, basuh kepala. Boleh tak boleh basuh kepala belakang? Semua tu kena mengaji. Tak ada ilmu ni. Duduk lagu mana? Kena tahu. Lepas tu mengaji pula, kalau boleh dalami banyak sikit ilmu. Cara duduk. Bukannya pasal kita tengok orang ni duduk cara lain, dia condemn orang lain. Contoh tahiyat akhir. Ada orang duduk tak duduk tawaruk, kaki silang masuk bawah, kan? Orang tu duduk tegak. Duduk apa? Orang panggil duduk hak biasa ni. Kan dia kata, siapa hang duduk tahiyat akhir lagu tu? Kan salah tu. Walhal betul benda tu. Kan? Boleh benda tu boleh je. Tengok-tengok ada pula hak duduk jenis pacak kaki dua-dua. Pasal apa hang duduk lagu tu, hang dengar kaki je. Kan walhal duduk lagu tu pun ada dalam pandangan mazhab. Jadi bila ada ilmu baru nampak kita punya kualiti ibadah. Tak ada ilmu ni diam. Kan? Yang tu baik. Sebab itu benda yang pertama tak lain tak bukan perlu ada dalam diri kita sebagai orang yang nak semayang, kena ada ilmu. Nak semayang duha kena tahu macam mana semayang duha. Kan dia ajak kawan dia semayang duha, dia buat jemaah. Jom kita buat jemaah duha. Walhal duha itu lebih baik bersendirian. Jadi kena ada ilmu benda tu. Kan solat sunat qiyam malam pada waktu malam dan sebagainya. Dia pergi jerkah, baca derah-derah dan sebagainya. Kan tu kena ada ilmu.
ketika mana nak melakukan solat, terutamanya solat 5 waktu tu lah, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan sebagainya tu. Yang kedua, mesti hendaklah mengerjakan wuduk, dan dalam wuduk tu juga berbalik kepada apa? Ilmu. Nak ambil sembahyang waktu bila, macam mana anggota badan yang sah, anggota badan yang rukun, sunat, yang mana satu, yang wajib dengan sunat, kan? Ayat apa yang boleh pakai? Bab ayat pun sudahlah, bab apa? Ayat mutlak, kan? Bila mengaji ayat yang bersih lagi menyucikan, kena faham mutlak tu ayat yang suci lagi menyucikan. Ayat sirap suci tapi tak menyucikan. Ayat milu suci, kalau tak suci macam mana kita nak boleh minum? Kan? Teh tarik suci tak? Ya suci, tapi dia bukan menyucikan. Yang syarat dia mesti suci dan menyucikan. Kena clear benda tu, kena mengaji. Sebab tu kena ada ilmu. Balah. Lepas tu buat soalan tak apa cerdik. Ustaz, ayat mani suci kan? Ya betul suci, tapi dia tak menyucikan. Dia duk nak ambil ayat mani ambil wuduk boleh? Terang mana sangat ayat mani hang sampai nak ambil wuduk? Jenuh kumpul. Satu Korea tak cukup nak ambil wuduk. Ya, tu kena faham suci lagi menyucikan. Kan waktu kami mengaji apa dulu bab ni dengan apa kitab Kifayatul Akhyar dan juga Fiqh Haji, adalah menyatakan tentang kesucian ayat mani tu. Member pun buat tanya soalan mangkak, Ustaz, ayat mani boleh tak buat mandi junub? Kan, mandi junub dia cakap tu. Bagi ayat mani wujud. Betul dia tanya, boleh buat ambil wuduk tak? Ya, nasib baik doktor tu pun dia buat jawapan memangkak juga kan. Dia pun lolak balik, ada balas. Jenis orang lagu tu tak dijawab straight. Dia pun kepak balik. Hang bagi cukup 2 kolah lu baru main jumpa aku. Bagi cukup 2 kolah, jenuh nak cukup 2 kolah. Memang tak cukup lah tuan-tuan tu. Dia kena faham suci lagi menyucikan. Kena faham benda tu. Kan memanglah ayat yang kita minum dan sebagainya, semua itu ayat yang suci tapi tidak menyucikan. Kena faham. Ayat musim tuan-tuan buka paip panas sangat, boleh tak ambil waktu tu? Kena mengaji dulu. Hukum dia makruh. Buka-buka ayat panas sangat, jangan ambil sembahyang lagi. Jangan ambil wuduk lagi. Sebab apa? Dia akan merosakkan kulit. Malahan ada apa, di kalangan para ulama melarang sangat sebab dia merosakkan kulit. Biar sejuk dulu. Biar sejuk dulu. Jadi orang yang tak tahu dia tempuh ikut dan dia. Kajian tu. Islam tu sangat detail. Sehingga mana ayat nak ambil wudu pun kena tengok ayat mana. Pakaian lagu mana nak ambil. Kan tak ada ayat nak buat lagu mana. Kita ada tayamum. Dalam surah tu, dalam surah Maidah. Ayat yang ke-berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ke-6. Ayat yang ke-6. Kan ayat yang ke-6. Allah Ta'ala sebut, kalau tak ada ayat nak buat macam mana? Tayamum. Tayamum pula kena tahu, kena ada ilmu. Debu mana hang nak pakai? Kan nak mula hak mana dulu? Tepuk lagu mana? Tepuk tempat yang sama ke tempat yang lain? Kena mengaji benda tu. Kan bila tepuk tayamum tu, angkat, tepuk, had di tangan tu kita ketuk tu. Pastikan tak ketuk di tempat yang ni. Kena ketuk tempat lain. Sekali kalau dah masuk tempat ni, bekas ni jadi dah diguna pakai. Kena faham betul. Mula yang mana? Muka ke? Tangan ke? Tangan mana dulu? Boleh tak letak lagu ni buat macam tu? Semua kena mengaji betul. Tak boleh tak bukan, kena ada ilmu. Jadi wuduk merupakan satu rukun ketika mana? Satu kewajipan sebelum mana nak menunaikan solat. Orang yang solat tapi tak ada wuduk, tak diterima solat dia. La yuqbalullahu salatan bighairi tuhur. Kan hadis sahih. Hadis sahih. Tidak ada solat, tidak diterima sembahyang yang mana tidak ada wuduk pada dia, melainkan dia bersuci. Kena ada wuduk. Bersuci ni juga dikatakan wuduk. Bersuci ni juga dikatakan bebas daripada hadas besar. Jelas? Nak sembahyang, tapi tak mandi wajib lagi, dia ambil wuduk je, boleh tak? Tak boleh. Kan kata tadi, ambil wuduk tapi dia tak ada mandi wajib lagi. Yalah, malam bersama dengan bini, bangun pagi kalut, sedap-sedap mungkin 6.30. Kalut start motor, pakai baju perang naik motor terus, ambil wuduk main sembahyang. Sah tak? Tak sah, sebab tak suci lagi. Lupa kena balik mandi qada. Mandi wajib qada balik sembahyang tu. Bukan qada balas sekali lagi. Tu. Lupa memang kena balik mandi wajib qada sembahyang. Betul.
Tak boleh, tidak akan diterima solat dalam keadaan junub. Macam tu. Jangan takkan lupa kot. Kan? Ya, ada. Yang tu ada. Kan benda tak sedar noh. Benda tak sedar. Jangan lupa bulan puasa sudah. Baik yang tu. Noh, jelas berkenaan dengan wuduk. Kena clear ni berkenaan dengan wuduk. Tak apa, nanti insya-Allah kita akan masuk sikit-sikit dalam ni. Ada lagi depan ni nanti. Baik, yang ketiga, perkara yang ketiga mesti kita lakukan sebelum mana kita nak solat, iaitu memakai pakaian. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran suratul A'raf ayat yang ke-31, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Gunakan pakaianmu setiap kali berada di tempat solat. Masuk kata setiap kali nak sembahyang pakai baju tutup aurat. Yang ni yang dikatakan juga tuan-tuan berkenaan dengan double standardnya kita dengan urusan dunia dengan Allah Ta'ala. Main tan semayang ni kita buat halal balai, walhal kita jumpa raja sekalian alam, pemilik sekalian alam, tapi kita jumpa dalam keadaan kita buat lebih kurang je. Baju hak 3 bulan duduk belakang pintu, duduk pakai lagi. Kan? Kain pelekat berapa lama dah duduk bersidai, duduk pakai, duduk udang berapa kali tak tahulah. Lebay sampai naik peta perlih lah. Kan? Berkulat, naik hitam lebay tu, naik kuning, naik hitam pun balas buat semayang. Jumpa siapa tu tuan-tuan? Jumpa Allah Subhanahu wa taala. Layanan dengan Allah pun lebih kurang. Tak heranlah wattaba'u syahwat, hampa akan ikut hawa nafsu. Sebab hampa tak boleh nak jaga, hampa tak boleh nak prepare. Tuan-tuan, bab solat nak semayang, pakailah pakaian yang terbaik. Memang tak salah tuan-tuan nak pakai, tak pakai baju semayang, sah tak? Ya sah. Kan dia tarikkan melekat atas perut dia sikit, sah semayang. Tapi bayangkan jumpa siapa, menghadap siapa? Menghadap Allah. Cuba hampir kedai Pak Jeruk Madu, Pak Ali pergi beli jeruk tak pakai baju, kain-kain melekat je. Hak tu pun kita dah segan dah. Kan, apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tak sah. Kan, cuma tak digalakkan. Ada ulama mengatakan makruh solat yang tidak memakai baju ni, yang tu. Kan, kalau kita ni menteri duk main tempat kita, majlis VVIP, kan ada jemputan di Dewan Seri Pinang apa semua, tu dah malam tu kita dah serika baju dah. Kan, gantung siap-siap. Semangat pukul 12 majlis, pukul 9 habis komplit semua, siap serika baju. Siapa yang tak kenal lagi ni? Kan, ambil berus songkok tu bagi clear, tu baru nak menghadap VVIP. Allah tu lebih daripada VVIP. Tapi itulah double standardnya manusia dengan Allah dan urusan dunia. Baik, yang tu. Yang keempat, seperti mana kita sebut tadi, memelihara setiap waktu semayang. Waktu semayang tolong jaga, terutamanya solat asar. Kan, hafizu ala salawati was salatil usta. Jagalah kamu akan solat, terutamanya solat usta, solat asar, solat pertengahan. Kan, seperti mana kita selalu sebut, asar ni dia satu solat yang uji betul iman. Waktu tu orang tengah balik kerja, waktu tu orang nak main futsal, waktu tu orang duk cari mi rebuih, mi tulang, matan pasiak. Waktu asar kan, waktu asar nak cari cucuk undang, waktu tu ada hak jenis lena, waktu tu dia nak lena. Kan, mungkin waktu lohak mungkin dia lepas lunch, dia terus semayang. Okey lagi. Maghrib memang ramai kat mana pun tempat. Tuan-tuan nak tengok masjid, pergi tengok waktu asar. Kan, nak abang saya siap bukan sahaja jemaah, tok imam pun payah nak pergi waktu asar. Saya dah mengajak di masjid yang dekat dengan tuan-tuan, dekat tak jauh mana. Kan dekat lah juga. Dia SPT lah, masjid SPT. Lah ni masalah mereka imam. Dia kata kami ni ustaz, masjid duit banyak. Kan, duit banyak, tapi masalah kami adalah imam. Saya kata bukan ada imam 2-3 orang ustaz-ustaz yang kita, bukan ustaz, mereka boleh, tapi yalah dengan komitmen dan sebagainya, kerja apa semua, mereka hanya boleh ada subuh, maghrib, isyak. Susah nak cari, lohak asar tu susah. Kan tak ramai yang mau. Kami panggil 2-3 orang budak yang lepasan Mak Tafi, panggil apa semua, takat sehari 2, lepas tu tak larat lah. Tuan-tuan, bukan senang nak istiqamah. Kan, solat asar dan juga zuhur di rumah Allah.
susah kan. Sebab tu Allah sebut benda tu, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Kan kadang-kadang sembahyang seorang-seorang. Kadang-kadang yang lagi teruk lagi sembahyang asar tu bila tu nak dekat maghrib pun masuk sembahyang. Dia dah kalau pi Tesco apa semua, bukan Tesco ni, Lotus. Kan Maidin apa semua sawi dah habis-habis semua, dah dekat-dekat asar pun sembahyang. Kadang-kadang dia gue sekali, lohok masak dia gabung sekali sembahyang dekat-dekat maghrib. Kan berapa banyak lah betul. Jadi jagalah waktu sembahyang. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sebut ketika mana sahabat bertanya, ayyul a'mal ahabbu illallah, apakah amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala suka? Maka Nabi kata apa? As-salatu ala waqtiha, sembahyang pada waktu dia. Tuan-tuan, mudah-mudahan jaga-jagalah berkenaan solat. Dia mudah faham lagu ni. Kita buat bukan untuk orang lain, kita buat ni semua untuk diri kita. Kan kalau hang nak elok kat sana, bagilah apa elok kat sini. Tapi kalau hang tak peduli nasib hang kat sana, ikut hang lah kat sini pun. Lagu tu bahasa dia sudah faham noh. Kalau kita rasa tak apalah kat sana entak lah, syurga nak kau ikut dah nah, mana Allah tak nak bagi, ikut hang lah. Kat dunia pun tak ada apa-apa. Tapi mana ada orang nak masuk neraka tuan-tuan. Jahat lagu mana pun dia mesti minta syurga juga. Jadi betul-betul kalau nak masuk syurga, buat cara betul-betul nak masuk syurga. Nah, tuan-tuan, wallahu taala alam. Insya-Allah nanti kita akan sambung lagi pengajian kita pada perkara yang kelima. Doa banyak-banyak agar Allah Taala panjangkan umur kita sampai masuk bulan Ramadan. Amin insya-Allah. Tuan-tuan, kita jumpa lagi pada Sabtu depan. Saya hari mula kan Senin. Kan. Hari mula ni selalunya 1 rakaat semuka. Esok pakai tak main tarawih dah. Tuan-tuan, insya-Allah. Kita akan jumpa lagi hari bulan Ramadan. Amin. Ya. Solat amar waktu ya. Tak apa. Solat amar waktu tak mengadak kita tak apa, boleh, tak apa. Duduk dalam kereta. Kan duduk dalam kereta dah hormat waktu. Jadi balik kau benar pun dia kena sembahyang juga. Kan yang tu. Tak ada wuduk pun tak apa. Yang tu. Rasa langit. Tak ada apa. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maaf tuan-tuan, kena kalut sikit. Sekejap pukul 8.30 ada Peska Takraw. Tu buat persiapan ni balik nak stretching apa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban. Ya Allah, panjangkanlah umur kami agar kami sampai ke dalam bulan Ramadan nanti ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu